Ma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Aliyatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti siri tazkirah ringkas kita untuk sempena Ramadan, Sayyidus Syuhur, ataupun kita kata sebagai ketua bagi segala bulan. Kalau kita katakan hari Sayyidul Ayyam ni adalah hari Jumaat. Ayyam ni bukan ayam kita duk makan tu ayam juga. Ni ayam, ada syaddah. Yaum satu, singular, plural dia adalah ayam. Ketua bagi segala hari adalah Jumaat. Dan ketua bagi segala bulan adalah kita katakan Ramadan. Sebab apa dia ketua? Sebab dia ada banyak kelebihan. Sebab tu jadi ketua. Macam ketua biasa ni lah, ketua polis kita katakan, baju dia tu penuh dengan pingat, atau dia punya color-color kita pun tak tahu, macam ada color-color pingat, pangkat yang tu yang ni, bukan kata paku ya, segala hammer, screwdriver semua bubuh. Sebab menunjukkan kata dia tu orang yang hebat, ada jawatan, ada pangkat. Orang-orang macam ni kalau dia lalu di mana-mana pun jarang lah polis nak tanya dia ke, custom nak tanya kat dia. Sebab orang yang ketua, dia ada kemuliaan dan keutamaan untuk dia. Begitu juga bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi pada kita ni sebagai satu bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Sebab kelebihan yang banyak di dalam tu yang tak ada pada, bukan kata dalam bulan yang lain, bahkan dalam umat yang lain pun tak ada. Kita lah satu-satu umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kat kita ni bulan Ramadan, yang mana kelebihan luar biasa Allah bagi. Setiap benda sunat di-up bagi jadi benda fardu, setiap benda fardu pula di-up pula 70 kali ganda dia punya kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi. Cuma tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkinlah main tarik tali dengan Ramadan ni. Kalau boleh kita buat, kita macam nak blok masa tu, jangan bagi bergerak. Kita nak buat amal soleh banyak-banyak, main tarik tali. Kalau boleh kita duk tarik tali tu ke arah kita, biar Ramadan tu lebih ke arah kita, jangan bergerak, masa jangan hilang. Kita duk kira macam tu. Tapi masa akan tetap akan jalan macam biasa juga. Cuma pengisian kita di dalam bulan Ramadan tu macam mana? Ada orang yang kalau dia main tarik tali, dia tak suka kat kumpulan tu, dia buat apa? Mula-mula dia buat macam tarik, lepas tu dia lepas Apa pernah main tarik tali ke tak? Sukan kan dulu, kalau kita pergi sukan sekolah anak kita kan, aktiviti kita katakan untuk mak bapaknya tarik tali, pakai tarik kita geram kumpulan tu, kita pakat, kita kata tarik-tarik, kita lepas, terbalik gitu. Sebab apa? Tak suka. Ada orang yang dia berbuat macam dia tak suka dengan Ramadan tu. Sebab apa? Sebab dia tak suka dengan Ramadan Adakah ustaz orang tak suka dengan Ramadan? Allahu Akbar. Berlambak-lambak lah manusia yang tak mau semayang, yang tak mau puasa, yang dia tak suka dengan Ramadan. Orang-orang macam ni, dia akan menganggap Ramadan ni sebagai penyemak dalam hidup dia. Kalau boleh Ramadan cepat belah daripada hidup dia, dia tak mau. Dia tak suka dengan kehadiran Ramadan tu. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita berada di dalam Ramadan ni, kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bagi kesihatan dan kemampuan untuk kita ni buat banyak amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beberapa benda berkaitan dengan kelebihan Ramadan ni yang kadang-kadang kita telah mempersia-siakan kelebihan Ramadan ni. Antaranya adalah berkaitan dengan benda-benda sunat yang kita ni selalu tertinggal dan terlepas pandang. Sama ada baca Quran ke, sama ada buat apa saja pun, benda sunat kita perbanyakkan dia.
Macam ada satu brother tu, bro tu, dia mai kata kat saya ceramah habis, saya kata dalam bulan Ramadan ni sunat kita kalau boleh banyakkan bacaan Quran. Dia mai kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni taklah pandai sangat baca Quran. Baca Quran pun merangkak-rangkak gitu je baca, biasa-biasa je saya ni. Saya kata kat dia, hang jangan main mengaji Quran dengan aku. Quran sepatutnya sebagai orang Islam hang boleh baca. Tapi hang ni mai kata kat aku, kata hang boleh baca Quran ni merangkak-rangkak ni, baca Quran macam tu. Saya kata kat dia, hang jangan main baca kat aku. Memang hang ni dalam kategori orang yang biadab dan korang ajak. Dia kata kat saya, Ustaz, sebab apa Ustaz kata saya biadab dan korang ajak? Saya kata dia, iyalah, orang baca Quran duk bersila, yang hang merangkak baca Quran buat apa? Tu kira korang ajak tu. Aku bawa Quran tu merangkak macam budak 4 tahun duk panjat sini panjat sana. Tu nama dia biadab lah. Tu kan cara mengaji Quran. Mengaji Quran mengaji elok-elok. Dia kata, yang tu memanglah saya duduk, cuma saya merangkak lah. Dia kata, hang ju'on ke apa? Ju'on tak apalah, mak tu merangkak. Apa-apa benda sunat yang kita katakan, kita kena memperbanyakkannya. Antaranya apa yang baginda Nabi SAW sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidati syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu lailatin. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Apabila tiba malam yang pertama daripada Ramadan, awal-awal masuk Ramadan tu, apa akan berlaku adalah suffidati syayatin, semua syaitan-syaitan ni akan diikat dan dirantai, dan jin-jin akan diikat dan dirantai. Supaya apa? Supaya tak boleh ganggu orang. Syekh Atiyah Saqah di dalam kitab fatwa dia, bila orang tanya apa makna kata syaitan tu diikat, dia kata ada 3 makna. Yang pertama, yang kata syaitan diikat tu memang sungguh syaitan ni diikat. Tak ada yang kata syaitan tu tak ada. Yang kedua, syaitan diikat ni makna dia diikat kekuatan dia dengan kemampuan dia untuk nak menggoda orang tu jadi tak ada. Kalau hari biasa tuan-tuan, hari-hari biasa lah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, agak-agak tuan-tuan kalau buat ceramah pukul 12.45 ni ada orang tak? Aku dengan dia kamera dua tu dengan Tok Imam, hak bertugas. Hak lain dia tak ada harapan tu ya. Sebab apa? Orang buat 12.45 tadi subuh main dah ceramah. Tak lagi kuliah duha pula, kuliah sebelum asar, kuliah sebelum maghrib, kuliah dalam kubur, tak macam-macam kuliah bulan puasa ni. Tapi hang buatlah ceramah bila apa ada orang. Sebab apa? Orang lembut hati nak main. Tu kata rahmat dalam bulan Ramadan tu. Rahmat tak rahmat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi kat kita satu benda besar apa dia? Semua orang, hatta dia tu mak rempit, rambut cacak, color kuning macam penyapu bawa rantai basikal kat tengkok pun, dia boleh ingat secara tepat waktu maghrib ke apa. Kita kata dia maghrib 7.30, hai 7.32, 2 minit dia ingat maghrib lah. Asar dia tak tahu, dia terak gitu, subuh pun dia tak tahu. Maghrib dia boleh ingat. Tu hebat dia tu. Rahmat bulan puasa. Rahmat tak rahmat bulan puasa ni tuan-tuan, Allah buat nombor 3 apa dia? Rahmatnya bulan puasa ni ialah, pelik tak pelik je, adalah 5 pagi bangun boleh makan nasi. Ada hari lain 5 pagi bangun pangat laut, siap tambah 2 kali lagi. Tak ada. Habis lapar pun bulan-bulan lain, alah makan biskut ke apa ke, minum bancuh ayak koko apa, tebal sikit bagi padu sikit, melena gitu. Yang tu ya, tak jarang orang makan nasi pangat lauk semua. Jarang lah. Bulan puasa lalu makan. Bukan kata mau makan, lalu pula tu. Dan bulan puasa yang besar sekali Allah buat apa dia? Ialah Allah buat supaya semua manusia akan duduk bersama dengan keluarga dia makan waktu maghrib. Yang tu benda besar yang hampir kadang-kadang tak ada dalam bulan yang lain. Hang kerja lah pejabat ke, hang siapa pun tak apalah,
nama kata maghrib, insya-Allah dia akan duduk dengan keluarga dia. Sebab apa tuan-tuan? Duduk makan dengan keluarga ni Allah susun sebab ada kesan yang besar bila kita makan dengan family kita. Kita boleh tengok perangai anak kita. Mungkin di sekolah anak kita, cikgu kita cakap macam-macam, kita tak percaya. Tapi bila kita duduk makan dengan dia, baru kita tahu dia tak mau share makanan dengan adik dia. Adik dia pedas, dia tak mau bagi ke adik dia makanan. Adik dia minta ayam lau sikit, dia tak mau buat lari. Adik dia tumpah yang sikit kat bawah situ, dia buat bebai. Kakak dia buat macam ni. Kita boleh tahu panggil adik-adik kita. Sebab itulah pentingnya hari ni Ramadan yang kata rahmat tu, dia boleh duduk main ramai-ramai makan bersama-sama dengan ahli keluarga dia. Tapi rahmat tu Allah hijab pada mana manusia yang Nabi SAW kata wasuffidati syayatin wa maradatul jinni, dan jin dengan syaitan diikat dan dirantai. Tapi ada orang yang dia ambil peranan jin dan syaitan tu, dia pula jadi syaitan. Jin syaitan tak ada lah, kena rantai lah, dia pula jadi peranan jin dan syaitan. Terutama saya dok tengok yang meniaga di bazar Ramadan tu, maaf cakap lah tuan-tuan, saya pun sebenarnya tak, secara peribadi tak apa minat sangat kita bubuh bazar Ramadan tu. Kena tukar, jangan buh bazar Ramadan, buh bazar lain, bazar menerak ke apa orang, buh ikut pandai hang lah. Sebab idhafat li takrim biasanya sandaran untuk kemuliaan satu benda. Contoh saya beritahu, Baitullah, Kaabah tu kita panggil Baitullah. Baitullah tu sebab apa Ustaz? Allah ada dalam tu ke? Kata rumah Allah? Bukan. Tu orang panggil idhafat li takrim, sandaran untuk kemuliaan. Kalau rumah kita kata rumah biasa, rumah pam ayak, rumah ke? Atau rumah kita, rumah tu biasalah, kucing kencing pun kita tak marah. Rumah tu budak-budak conteng dinding pun kita tak marah, sebab rumah pam ayak ya. Tapi bila rumah tu dia ada kaitan dengan Allah, idhafat, satu sandaran perkataan atas nama kemuliaan benda tu, maka upgrade dia punya martabat dan kedudukan jadi tinggi. Macam rumah Allah ni lah tuan-tuan. Kapek yang ada di sini, batu yang ada di sini ni semua ni, batu ni juga ada di tanah. Simen ni juga sama aja. Tapi sebab apa di sana kita boleh buat yang kecil, buat yang besar, di sini kita rasa kemuliaan, kita rasa berhadas kecil pun kita, berhadas besar kita tak duduk dalam masjid. Sebab apa? Sebab batu, binaan, simen, semua benda ni tak mulia. Yang mulianya sebab dia ada sandaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka baru dia ada kemuliaan dan kehebatan dia. Tapi bila kita bubuh bazar Ramadan tu, seolah-olah satu benda yang bagus dah, tapi yang pi tu tak apa-apa nak cantik. Ada agak lah non-Muslim yang pi. Ada setengah bazar yang dia bubuh besar di situ, hormati Ramadan, jaga kesucian bulan Ramadan. Alhamdulillah, mereka bubuh juga. Tapi non-Muslim ni dia tak tahu apa, dia main pakai macam mana hak dia pakai itulah. Patut saya suka kalaulah ada NGO mana-mana badan masjid ke gabung dengan NGO ni, mereka buat macam satu flyers berkaitan dengan aurat, duduk di bazar Ramadan. Hujung-hujung minggu ada 7, 8 orang, 9 orang, 10 orang, laki, perempuan apa semua ni, NGO sukarela, mereka buat macam flyers kecil macam tu, mereka duduk di setiap pintu masuk masjid-masjid ni yang bazar Ramadan tu. Laki ada, perempuan ada. Kita bagi kat je, edarkan risalah berkaitan dengan aurat. Apa tu aurat, macam mana nak jaga, apa kepentingan dia. Ayat-ayat Quran kalau boleh kita terjemah je. Takut kerana orang tak cermat, orang buang merata. Hadis-hadis kita boleh terjemah saja, kita bagi. Tengok nampak macam tak apa cantik aurat dia tu, okey, orang perempuan kita boleh bagi. Kalau dia main suami isteri, okey, laki boleh bagi. Tak apalah, tercari NGO tambahan, supaya kadang-kadang orang-orang yang mai tu dia boleh tahu kata Ramadan tu bukan sekadar tahan lapak dahaga saja. Dia ada banyak benda yang kena buat dengan Ramadan ni, orang tak faham. Sepatutnya hasil daripada Ramadan tu boleh dapat. Bila mana kita akan dapat hasil? Bila Ramadan tu kita jaga bagi elok. Hujung Ramadan tuan-tuan tengok kesan takwa Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Tapi kalau hujung Ramadan kita punya kesan takwa tak ada, Isyak 1 Syawal kita semayang pukul 3.30 pagi sebab sembang, mengecun, golek kambing,
Adik-beradik semua mai, gelak sana, gelak sini, buh tirai, semayang isyak kira apa? 3:30 pagi. Tu pun mujak semayang. Kawan nak pergi semayang, alah duk buat warak pula kami mai jauh-jauh ni, duduklah sembang dulu. 30 hari 5 bulan puasa, faraid kat Palung tu ya. Tu kesan dia. Kesan yang lebih mendukacitakan. Kita nak tahu Ramadan kita tu sempoi ke, kita nak tahu Ramadan kita tu cerai ke, satu je KPI, kayu pengukur dia apa dia? Tuan-tuan boleh tengok, kalaulah muka kita boleh mai berdiri di saf sembahyang berjemaah subuh 1 Syawal pagi raya tu, maka itulah kita yang paling champion di muka bumi. Kalau kita boleh main semayang, sembang kemas 30 hari duk menerak main semayang pun tak ada kata apa. Sebab tu memang hang bangun sok. Sebab tu Allah buat sok ni, nak suruh kita bangun subuh, Allah buat makan ke darah bagi kita bangun juga. Kalau tak ada makan, kita buat gitu. Allah paksa kita bangun, Allah buat satu package makanan. Bangun-bangun cepat, sok. Sok ni apa? Makan lah. Makan ada. Mujak lah, ada sahur, boleh bangun subuh kok. Tu pun berlambak tak semayang subuh. Tidur. Tapi pagi raya tu nak ukur. Sebab pagi raya dah habis dah, semua selesai dah. Pagi raya ni tuan-tuan, yang kita kata wasuffidatis syayatin, yang Nabi SAW sebut kata syaitan diikat tu, tuan-tuan tahu tak? Saya bagi contoh macam anjing sekok lah. Katakanlah seekor anjing kita ikat di mana-mana tiang kat jauh kat sini ni, tuan-tuan, katakanlah setan lah, contoh ikat dekat tiang tu. Tuan-tuan main kuliah ni, tuan-tuan ingat dia seronok lah. Ada setan kata yes dia main kuliah. Dia geram tu. Dia macam syaitan, dia macam anjing duk menyalak, kongkang, tapi tengkok dia ni kena ikat, dia tak boleh buat apa. Dia main kat muka kita ni, dia menyalak, tapi dia tak boleh gigit. Kita senyum tengok muka dia. Dia geram lah anjing tu. Memang dia geram lah. Dia kata jaga hang, nak buat apa tak boleh. Kita lalu tepi dia, kita pun tahu tali dia panjang entah mana, kita pun lalu betul. Sipis jengkai lah kena mulut dia. Wah, dia pun duk menjelai lidah pun tak ada apa, tak kena apa. Dia kata saang. Satu hari tuan dia bagi makan kat dia, bawa jogging. Tuan dia lupa ikat. Kita ada ingat dia ikat, kita pergi menari disco depan dia. Kita buat menari cinggir. Dia kata dia ni macam cari naas aku. Dia lompat, dia gigit kepala kita dengan mulut dia terus buat pergi lambai gitu. Dia tak mau buka dah. Sebab dia geram lama lah. Setan tu lah. Tuan-tuan sembahyang tarawih 20 rakaat, dia ingat dia, tuan-tuan ingat dia syok je. Dia macam kera kena belacan tu, kata bungkak tak boleh duduk. 11 bulan aku duk kacau hang, sebulan hang buatnya benar semua. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hak Nabi ajar pada Aisyah suruh baca selalu tu, hak kita baca tu Allahu Akbar, Allah ampun. Setannya geram. Tuan-tuan semayang qiyamul lail 10 malam tak akhir, dia macam orang bawa lighter bawah bungkuk panas. Kita baca Quran tadarus malam tu, walaupun tak dapat kain pelekat tahun lepas, dia baca agak tahun ni. Dia bebal. Ada satu Pak Long tu kata, saya tak mau baca ustaz masjid tu. Saya kata awak, saya baca tahun lepas dengan mereka semua merangkak-rangkak, dia tunya susah-susah baca depan saya. Hang nak baca tadarus pun hang tengoklah kemampuan hang ni. Baru Iqra 3 medok tadarus. Penatlah ke wabashi 12:40 dia saja. Sini jalan sangkut tak boleh jalan. Jenis Iqra boleh duduk tadarus, tapi hang janganlah baca. Hang tak pandai lagi. Mungkin hang boleh baca separuh ayat atas bantuan kawan-kawan, ataupun tak apa, hang duduk dalam halaqah tadarus tu pun besar dah rahmat tu. Besar dah rahmat yang Allah Ta'ala bagi tu. Boleh lah duduk-duduk dengan orang baca ayat yang last sekali mungkin kita nak baca 1-2 ayat. Tak apalah, orang tak marah. Tang dia nak baca agak, dia duduk wabashiril lazina amanu 2 hari. Apa nak khatam pula. Dia kata aku duduk baca dengan mereka ni, aku layan mereka masjid, satu kain plekat pun tak bagi kat aku. Korang bagilah bangga bersarung mangga, kan? Ada iklan TV kan. Baru ni ada iklan TV. TV
Iklan TV lah. Orang buka puasa, tuan-tuan tahu ada 2-3 iklan. Yang terbaru saya tengok iklan di TV ni, ada satu perempuan artis tu tak pakai tudung. Tak pakai tudung, kereta dia rosak tepi jalan. Lepas tu ada satu bro ni mai, bro tu tanya, awak ni, okey aku cakap Kuala Lumpur. Aku cakap macam TV tu lah, yang aku tak faham lah. Malah aku tak payah cakap Kuala Lumpur lah. Rosak ke kereta, dia tanya. Dia kata, rosak kereta. Lepas tu ada satu lagi perempuan tu berhenti tepi jalan, suruh air mineral dengan kotak kurma, macam YB bagi kan. Cuma tak ada muka YB lah. Kalau YB bagi selalu cok muka Pak Long tu. Dia ni bagi air tepi jalan, hak bagi pun tudung tak pakai. Saya pun heran lah, sebab apa berjuta-juta manusia atau artis yang hampir cari artis tak pakai tudung ni sebab apa? Tak ada artis hijrah, tak ada sangat, terdesak sangat. Budaya saya tengok, saya tak tahu lah syarikat-syarikat rakaman ni apa, TV ni apa masalah sebenar dia, kita tak tahu. Ada syarikat hak bagus itu berjenis lah, TV Al-Hijrah tu alhamdulillah lah. Ada TV-TV yang dia ni saya tengok, kalau lah pembaca berita dia pakai tudung, elok semua cantik dah. Tak lama dia boleh duduk di situ, lalu dia terjang pergi balik tabir. Penata bunyi, bagi penerbit, timbalan penerbit, pengarah set, pengarah bunyi. Dia jenis dia pergi terjang dia. Bila-bila kita tengok lah, lama tak tengok dia ni. Dia jadi penata bunyi sekarang ni, dia tak duduk depan dah baca berita dah. Bila-bila dia buat main, dia akan cari orang-orang yang tak pakai tudung buat di depan tu. Saya pun satu budaya apa tak tahu, kepala otak sekular ke apa, yang nak cari orang tak pakai tudung, nak buka puasa bulan Ramadan, nak abang kata apa tak pakai tudung bulan puasa itu bersatu apa doktrin yang kita nak cuba suntik di kepala orang. TV ni juta orang tengok, dia punya kesan luar biasa. Kalau hang tunjuk benda yang baik, orang jadi baik. Saya bagi contoh tuan-tuan, TV punya kesan. Siapa yang kat sini, yang dia, siapa kat sini yang dia hafal doa selepas azan dengan memegang buku, sandak di dinding, baca sampai hafal sampai boleh? Tak ada. Semua kita boleh doa lepas azan di mana? Di TV ya. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Kita baca doa tu, kita tak hafal. Tak mana kita dapat? Free of charge. FOC. Di mana? Di TV. Hari-hari dia ulang, tuan-tuan tengok. Benda baik yang dia ulang, kita boleh hafal. Tanpa sengaja kita boleh hafal lah. Dulu kan MH370 jatuh, MH370 tu kan, kan dia suka pasang Fatihah. Fatihah ulang. Berapa banyak non-Muslim boleh hafal Fatihah tu ya? Sat-sat Fatihah, sat-sat Fatihah. Dia pun jadi pandai. Jadi pandai. Kalaulah dia guna sistem tu untuk bubuh Quran sikit, saya rasa orang yang umur 5-60 sekarang banyak surah dia boleh hafal lah. Silat-silat sajadah boleh hafal. Kita masjid, katakanlah ammah satu orang, makcik India duduk di luar tunggu bas kilang, pegang beg gitu nak pergi kerja kan. Katakanlah surau dekat bawah flat tu dia tunggu. Dia tu baca sajadah pagi Jumaat. Tok Imam kan. Sujud apa semua bangkit. Tatajafa junubuhum anil sangkut. Tatajafa tata. Dia tu duduk di luar tu, pegang beg tu. India. 3 lain. Tatajafa junubuhum anil madaja, ini pun tak ingat lah. Dia duduk depan, dia boleh tegak pula dalam. Sebab apa? Dia hafal dah. Tok Imam dah tak tengok TV, dia jenis tengok Quran ya. Mana nak ingat. Silap hari malam boleh hafal. Tu saya bagi tahu kesan bila TV dia tunjuk benda yang baik. Kalau TV dia tunjuk benda tak baik, tentu drama semua macam tu lah. Kadang-kadang tunjuk budak college berzina, lepas tu tak tahu buat apa, yang tu yang ni, satu zina tu satu benda yang tak apa, dah buat nanti taubat, mak bapak dapat anak semua, nanti kita lari kahwin, main tunjuk baby, okey. Benda tu kadang-kadang kita tunjuk ke orang, tak banyak atau sikit orang akan terpengaruh dengan benda-benda tak elok tu. Sama macam iklan buka puasa ni lah. Carilah
tunjuk satu akhlak yang baik, tolong orang buka puasa tepi jalan, bagus dah. Mesej tu cantik. Cuma sebab apa mesej tu disampaikan oleh orang yang tak pakai tudung? Macamlah tempat kita ni tak ada orang pakai tudung dah. Bagus dah sekarang, artis-artis banyak dah hijrah dah. Berlambak-lambak lah. Hak laki pun berlambak-lambak hijrah, hak perempuan pun berlambak-lambak hijrah. Sebab apa? Pergi cari juga benda yang tak betul. Tu yang Nabi SAW sebut, wasuffidati syayatin, syaitan diikat. Dan yang nombor 3 kata Syekh Atiyah Saqar, ialah sebab apa orang buat jahat juga walaupun syaitan dah diikat dan dirantai? Sebab dia ialah nafsu yang ada bersama dengan orang tu. Kadang-kadang syaitan dah ikat dah, tapi nafsu dia duk suruh buat benda yang sama. Sama macam selalu saya bagi contoh, kalau orang naik kereta 150-160 meter, kita angkat pedal minyak tu daripada 150, 40, 30, 20, 100, 90, dia akan turun ada lebih kurang 4-5 kilo baru kereta tu berhenti. Syaitan duk bawa kita 11 bulan dah, duk ikut perangai dia, duk ikut perangai dia, duk ikut perangai dia. Sebulan dia tak tekan minyak tu, kita duk ikut juga perangai dia tu, duk main dengan bantuan nafsu ni, duk ikut perangai macam dia. Cukup sebulan masuk tu dia tekan pedal minyak, kita jalan balik ikut dia. Sebab tu ulama bagi tahu, bulan puasa ada orang bunuh orang, bulan puasa ada orang yang buat jahat dengan orang. Azhar 20 minit lagi. Bulan puasa pun ada orang yang buat jahat dan dosa maksiat, terutama kadang-kadang kita pergi bazar Ramadan tak puasa. Jadi sebab apa? Sebab dia adalah nafsu yang masih ada dalam jiwa seseorang tu. Jadi insya-Allah nanti kita akan tengok lagi hadis ni. Kita berhenti untuk Zuhur dulu. Dan lepas Zuhur, tuan-tuan ada soal jawab apa-apa nak tulis soalan, tulis, mai hantar saya. Lepas main Zuhur kita jawab soalan sikit insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.